Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Abdullah bin Mukram, student ID 201944592, kelas EH110-3C, pelajar semester 3, Fakulti Kejuruteraan Kimia UiTM Pasir Gudang. So, pada hari ini saya akan menceritakan tentang seorang tokoh sains dan teknologi Islam, iaitu Dr. Zaghlul Al-Nagar, iaitu merupakan ilmuwan Islam pada zaman moden kini. So, bila kita sebut tentang tokoh sains dan teknologi, mesti kita terngiang-ngiang tentang Albert Einstein, siapa lagi ya? Isaac Newton, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci. Tapi dalam kalangan para remaja sekarang, mesti tak ramai yang kenal tokoh-tokoh sains dan teknologi Islam, kan? Padahal ada je macam Al-Khwarizmi dan Ibn Sina, walaupun diorang famous tapi tak ramai nak tahu sumbangan-sumbangan diorang. So pada ni saya akan menceritakan tentang Dr. Zaghlul Al-Nagar ni. Dr. Al-Nagar ni nama sebenar dia Dr. Zaghlul Raghib Muhammad Al-Nagar. Dilahirkan di Mesir pada 17 November 1933 dan mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang sains lepasan Universiti Cairo pada tahun 1995 dan menghabiskan pengajian daripada peringkat PhD di University of Wales dalam bidang geologi pada tahun 1963. Anugerah yang pernah diterima oleh Dr. Zaghlul ialah seperti Baroka Geology Award daripada Cairo University pada tahun 1995, dan dia juga pernah mendapat Robertson Postdoctoral Research Fellowship oleh University of Wales pada tahun 1963, dan dia juga pernah mendapat Arab Petroleum Congress Best Paper Award pada tahun 1970. Basically, kita dapat lihat Dr. Zaghlul ni seorang ahli geologi, pengkaji Islam dan seorang karyawan, iaitu penulis buku yang terkenal. Kalau kita tengok kan, dia seorang ni sampai 3 sumbangan untuk Islam kan. So apa yang uniknya pasal dia ni kan, pasal Dr. Zaghlul ni, pandangan dia memang sangat-sangat unik sebab dia menggabungkan unsur-unsur agama dalam sains. Ini kan kalau kita tengok buku-buku penulisan dia semua meletakkan sains dan Al-Quran itu sebagai topik utama. Untuk Dr. Zaghlul mencapai kejayaan sehingga tahun ini, beliau telah mengharungi beberapa cabaran, iaitu ketika beliau belajar lagi, beliau telah dipenjarakan kerana terlibat dalam aktiviti-aktiviti politik dan ingin menegakkan kepercayaannya, iaitu Islam sendiri. Pada ketika itu, Dr. Zaghlul juga pernah dibuang negeri dari Mesir pada awal tahun 1960-an sehingga 1970-an. Dengan sebab dia ingin menegakkan syariat Islam, dia still teruskan perjuangan untuk menjadi seorang tokoh sains dan teknologi. Seterusnya adalah sumbangan atau kajian dalam bidang sains dan teknologi oleh Dr. Zaghlul itu sendiri. Sumbangan beliau adalah dalam bentuk penghasilan karya dan kajian Al-Quran tentang sains. Antara karya yang masyhur beliau adalah The Geological Concept of Mountain in the Quran, yang mana beliau menceritakan tentang kedudukan gunung itu sendiri dalam bumi dari segi saintifik. Sumbangan dan kajian yang khusus sebenarnya bagi Dr. Najar adalah penerangan ayat suci Al-Quran dan beserta pandangan ulama dan fakta sains mengenainya. Dalam buku penulisan beliau, The English Convoy, ada menceritakan tentang perkaitan tentang Al-Quran dalam 3 bidang, iaitu geologi, botani, penciptaan manusia dan alam semesta. Beliau menggunakan surah-surah yang ada menyebut tentang 3 benda tersebut lah. Antaranya melalui itu, terjemahan ayat adalah menurut pandangan ulama yang berlainan dan menunjukkan penemuan saintifik oleh beberapa penyidik yang telah menyokong dan membuktikan kandungan ayat tersebut. Sebagai contoh, surah At-Tin ayat pertama, Wat-Tini wa Zaitun, yang membawa maksud demi buah tin dan zaitun. Dalam ayat pertama surah ini, Dr. Zaghlul Al-Nagar telah mengeluarkan satu perbuatan dari, iaitu buah tin adalah satu buah yang kaya dengan karbohidrat, gula dan kanji, tetapi rendah kandungan lemak dan protein. Manakala buah zaitun pula tinggi kandungan lemak dan protein tapi rendah kandungan karbohidratnya. Oleh itu, Dr. Zaghlul menyimpulkan dalam bukunya, menyatakan gabungan buah tin dan zaitun ini dapat memenuhi keperluan nutrisi makanan dalam badan manusia.
Kita nak tengok kehebatan seorang tokoh tu, kita boleh lihat dari segi karya dan anugerah yang telah beliau dapat seperti ini. Kepakaran dalam penafsiran Al-Quran berdasarkan sains. Dia telah menghasilkan lebih dari 250 artikel tentang sains dalam Al-Quran sahaja. Kebanyakan buku beliau telah ditafsirkan dalam pelbagai bahasa. Antara bukunya adalah Wonderful Scientific Science in the Quran, dan dia telah menghasilkan lebih dari 150 kajian yang dimana melingkupi segala aspek ilmiah, antaranya Quran dalam sains, sains dalam hadis, i'jaz ilmi dan banyak lagi lah. Tapi yang membuatkan nama beliau naik dalam penulisan adalah hasil kaji ilmiah dalam menginterpretasikan ayat Al-Quran itu sendiri. Antara jabatan dan jawatan yang pernah disandang oleh beliau yang boleh dijadikan contoh, pengasas Jabatan Geologi Universiti Malik Saud dan Universiti Kuwait, merupakan pengasas Al-Hay'ah Al-Alamiyah Lil-I'jaz Al-Ilmi fil Quran Karim wa As-Sunnatul Mutahharah di Makkah Al-Mukarramah, dan merupakan Profesor Geologi King Fahd University of Petroleum and Minerals Sudahan Saudi Arabia, dan merupakan Profesor Geologi dan Chairman Department of Geology Qatar University Doha, Qatar. Inspirasi tokoh Zul Al-Nagar ni apabila dia sedar yang dalam kalangan Malaysia ni tak ramai yang nak ceburi bidang sains dan teknologi. Bila sebut pasal Islam, mostly orang akan ingat Islam ni adalah agama semata-mata, fiqh, usul fiqh, aqidah, tasawuf, Quran, hadis, ulum Quran, ulum hadis. Basically orang akan ingat tu je lah kan. Sedangkan sains teknologi tu berkait rapat juga dengan Islam, sebab dalam Quran pun, dalam hadis pun cerita pasal sains kan. So siapa yang nak buktikan kebenaran Al-Quran dan hadis tu kalau bukan kita? So Dr. Zaghlul Al-Nagar ni, dia mengambil langkah dan mengambil inisiatif untuk menceburi bidang sains dan teknologi supaya dia boleh memartabatkan sains dan teknologi dalam Islam itu sendiri, supaya orang tak memandang enteng lah pada Islam. Bukanlah Islam ni hanya mementingkan agama dan mengabaikan sains dan keduniaan, sedangkan kita perlu tawazun dalam kedua-duanya. Apa dia dapat dan apa yang saya sebagai pelajar dapat daripada manfaat tokoh ini adalah rasa amat terkesan dengan pembawakan yang telah dibawa oleh Dr. Zaghlul Al-Nagar sendiri. Dr. Al-Nagar sendiri mengajar saya bahawa sains dan teknologi yang malah penting dalam Islam. Lagi-lagi kalau kita yang ingin menaikkan nama Islam, apabila satu hari nanti bila orang kenal Islam, orang akan nampak yang kita mempunyai banyak sumbangan dalam bidang sains dan teknologi. So saya rasa terkesan di situ. Mungkin pada satu hari nanti saya boleh jadi seperti beliau yang mengaitkan engineering dalam Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama dalam bidang engineering, InsyaAllah. Bagi kesimpulan, Zaghlul merupakan seorang ilmuwan Islam muda yang memperjuangkan Islam melalui penulisan ilmiah beliau. Usaha murni yang beliau telah memperjuangkan melalui pendekatan sendiri di samping meneruskan kerjanya sebagai seorang ahli geologi di zaman sains dan teknologi ini, patutlah dipuji. Sebagai umat Islam, kita bolehlah menjadikan ilmuwan Islam seperti beliau ini sebagai rujukan di dalam kerja yang dilakukan, di samping menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber rujukan utama. Dengan ini, kegemilangan dan kemasyhuran tokoh-tokoh Islam dapat dipelihara dan dihargai oleh masyarakat seluruh dunia. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.